KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya, Chris MJ, Didik TV KPM. Jadi hari ini murid-murid, kita nak fokus pada mata pelajaran biologi tingkatan 4. Jadi, siapakah guru kita untuk episod kali ini? Jom kita saksikan. Itu dia, baiklah murid-murid, untuk episod kita kali ini saya bersama dengan The Teacher Insari, Cikgu Rama. Hai Cikgu. Hai Chris, apa khabar hari ini? Khabar baik Cikgu. Cikgu sihat tak? Sehat Chris? Chris pun sihat. Dan Cikgu, sebelum kita teruskan, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Lina dari SMK Sultan Abdul Samad selaku juru bahasa isyarat untuk episod kita kali ini. Terima kasih Cikgu Lina. Okey, baiklah Cikgu. Tanpa melengahkan masa lagi, hari ini kita nak belajar topik apa Cikgu untuk biologi? Okey Chris, hari ini kita nak belajar satu topik yang sangat-sangat kita kata sangat susah juga bagi pendapat murid-murid. Sebenarnya topik ini tak begitu susah. Okey, itu tujuan cikgu berada di sini ya. Baiklah. Untuk memudahkan mata pelajaran biologi dan juga topik hari ini iaitu meiosis yang unik. Ya. Alright, okey. Meiosis ini adalah suatu daripada proses yang sangat-sangat penting di dalam pembahagian sel. So topik yang kita nak fokus hari ini adalah meiosis, ya Chris? Cikgu, apa yang unik sangat Cikgu? Kenapa tajuk kita meiosis yang unik hari ini? Okey. Pada akhir pembelajaran kita hari ini Chris, Chris akan mendapat tahu mengapa kita punya gamet kita ni mempunyai separuh daripada bilangan kromosom. Okey Chris, cikgu nak tanya. Chris ada berapa ibu bapa? Berapa orang ibu bapa? Satu. Dua lah cikgu. Dua, ya. Okey. Satu ayah, satu mak. Ya. Chris adalah anak mereka, betul? Betul. So, Chris mempunyai kromosom kedua-dua ayah dan ibu, betul? Betul cikgu. Meiosis lah yang bertanggungjawab untuk memastikan Chris mendapat kromosom daripada ibu dan bapa. So inilah yang meiosis lah yang memastikan Chris ini amat unik. Walaupun ibu sama, ayah sama, mungkin adik-beradik Chris pun lain-lain dari segi rupa, lain-lain dari segi banyak sifat, betul? Betul, so meiosis lah yang menyebabkan perkara ini Chris. Wow, menarik sangat. Okey, jom cikgu. Apa yang kita nak pelajari hari ini? Okey. So kita mulakan dengan apa itu pengertian meiosis. Sebenarnya meiosis ini adalah kesinambungan daripada pembahagian sel, iaitu ia adalah suatu proses pembahagian sel Chris. Tapi sebelum ini kita telah belajar tentang mitosis. So Chris perlu mempunyai pengetahuan sedia ada dalam mitosis, baru meiosis ini akan menjadi lebih mudah. Okey, faham cikgu. Proses pembahagian sel ini ada dua Chris, iaitu mitosis dan meiosis. So hari ini kita nak fokus kita adalah meiosis sahaja Chris. Alright, faham cikgu. Okey. So dia berlaku di dalam meiosis ini berlaku di organ pembiakan. Seperti yang tadi cikgu bagi tahu, meiosis ini adalah untuk proses menghasilkan gamet. Kerana ayah dan ibu apabila mereka mensenyawakan gamet, baru kita akan mendapat bayi atau zuriat yang seterusnya. Mesti Chris faham kan apa itu persenyawaan, ya? Faham cikgu. Persenyawaan adalah percantuman antara ovum dan sperma. Jadi dalam bahasa Inggeris kita kata sexual reproduction, betul tak? Pembiakan seks. Meiosis ini sangat-sangat penting untuk pembiakan seks, Chris. Itu yang menyebabkan kita mendapat banyak variasi dan juga menyebabkan kesinambungan hidup kita ini menjadi lebih majulah, ya? Kerana ada variasi. Gamet mempunyai bilangan separuh.
Itu fungsi meiosis. Sebenarnya paling penting dalam topik ini ialah Chris harus faham meiosis hanyalah bukan hanya saja yang paling penting ialah dia hendak menyebabkan bilangan kromosom separuh atau kita panggil dia sebagai haploid. Okey, haploid. So apabila bilangan kromosom separuh daripada yang asal itu kita panggil dia sebagai haploid. Okey, daripada bilangan kromosom induknya. So apabila kita start meiosis, kita akan mula dengan suatu sel diploid dulu, Chris. Okey. So apabila kita sudah selesai meiosis, kita tiba-tiba akan menjadi haploid. So itu dia. Dia separuh lah, cikgu. Separuh daripada. Jadi kalau senang nak ingat, boleh ingat HA, half. Separuh. Betul haploid juga. Because kerana macam mana ialah apabila kita senyawa, ibu memberi separuh daripada kromosom, ayah memberi separuh daripada kromosom. So dapatlah kita mendapatlah zygote. Okey, tetapi meiosis bukan saja untuk menseparuhkan dia ini sangat-sangat penting untuk variasi. Okey, faham cikgu. Itu yang menyebabkan kita ni boleh ada evolusi dari segi genetik. Okey. Jenis sel yang menjalani meiosis. Chris, hampir ke semua sel di dalam badan kita ni mengalami mitosis. Seperti sel-sel di kulit, banyak lagi sel. Apabila sel otot yang sudah rosak, semua ini akan menjalani meiosis. Hanya sel-sel di testis dan ovary. Chris faham betul apa tu testis dan ovary? Ya, faham, cikgu. Kerana kita telah belajar ini di menengah rendah dan juga akan belajar ini kemudian di topik yang seterusnya. Organ pembiakan betul tak? Testis adalah organ pembiakan jantan atau lelaki. Ovary adalah organ pembiakan betina atau perempuan. So testis fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma. So sperma akan membawa separuh daripada kromosom daripada ayah dan ovary akan membawa separuh kromosom daripada ibu. Apabila mereka bercantum, kita akan dapatlah zygote. Alright. So keperluan meiosis, pembentuk gamet, pembentukan sperma dan ovum ini adalah dalam proses yang kita panggil sebagai gametogenesis. Jangan bimbang, kita akan belajar ni dalam bab 15 Okey. Kemudian memastikan bilangan kromosom diploid suatu organisma yang menjalani pembiakan seks. Sangat-sangat penting. Pembiakan aseks mitosis Chris. Pembiakan seks perlulah mengalami meiosis. Kerana kita hendak mendapat, apabila kita hendak mendapat bayi manusia yang mempunyai 46 kromosom, ayah mesti memberi 23 kromosom dan ibu perlu memberi 23 kromosom. Apabila 23 dan 23 ini bersatu, bersenyawa, kita akan mendapat balik 46 kromosom, iaitu kromosom manusia. Itu sebabnya mereka kata sentiasa dikekalkan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Okey, faham cikgu. Separuh dari ayah, separuh dari ibu dapat zygote. So bilangan kromosom dikekalkan di setiap generasi. Wah, cikgu macam banyak maklumat dah, cikgu. Okey, Chris perlukan masa sikit untuk catat nota, tapi kita berehat sebentar, boleh tak, cikgu? Ya, boleh, Chris. Okey, untuk murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas di DTV KPM. KPM. Hai semua, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Saya Chris MJ, temankan anda di slot menengah atas, dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran biologi tingkatan 4 dengan topik kita meiosis yang unik bersama dengan Cikgu Rama. Baiklah cikgu, Chris pun dah semangat, murid-murid di rumah pun dah tak sabar nak belajar hari ini. Okey, seterusnya kita nak fokus pada apa, cikgu? Okey. Sekarang kita nak masuk kepada proses meiosis itu sendirilah. Proses. So cikgu akan cuba membawa Chris dan murid-murid sekalian di rumah step by step secara berperingkat setiap fasa-fasa di meiosis. Sebelum boleh, itu, cikgu nak ingatkan juga anda perlu juga tahu apakah fasa-fasa di mitosis supaya senang untuk membuat perbandingan. Okey. Faham? Okey. So kita mulakan dengan meiosis So meiosis dibahagi kepada dua peringkat.
Mitosis hanya satu ya, Chris? Okey, So kenapa cikgu ulang ini berkali-kali kerana nanti kita akan ada kuis. Oh, ada kuis. Ya. Okey. Alright, Catat okey. notan ni. So Okey. meiosis ambil catatan Okey, ya. okey. Meiosis dibahagikan kepada dua peringkat, Chris. Mitosis satu saja ya. Okey. Okey. Peringkat pembahagian sel ya. Okey, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dalam mitosis ada satu peringkat sahaja. Namun begitu, fasa-fasanya adalah sama. Okey? So dalam meiosis 1, dia terdiri daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1, manakala meiosis 2 pula terdiri daripada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey, Chris. Okey. So, Chris, nampak tak teacher letakkan satu-satu di sini, manakala di meiosis 2 teacher highlight semua 2 dan 2 dalam huruf Roman ni. Ini sangat penting. Selalunya murid-murid apabila cikgu menanda latihan murid, nampak sangat apabila kita selalu bagi tahu meiosis 2, mereka tulis 2 dalam angka. Itu boleh adalah salah ya. So sila murid-murid di rumah dan juga Chris, tolong jangan buat sebegini. Dia haruslah ditulis dalam huruf Roman. Okey, faham cikgu. Terima kasih cikgu. Hero kita untuk meiosis adalah ini dia, kromosom homolog, Chris. Kromosom homolog. Nampak tak? Cikgu? Dia ini berdiri megah di sana seperti ini. Kan? Betul. Homolog, kromosom homolog ini adalah satu daripada ayah. Okey, kalau kromosom homolog teacher saya ni, okey, satu daripada ibu saya dan satu daripada ayah saya. So Chris pun sebegitu juga, because kita ni semua adalah produk pembiakan seks. Separuh kromosom kita ni adalah daripada ayah dan ibu. So setiap set kromosom ini mungkin set nombor 1, Chris. Teacher tak tahu, untuk ilustrasi saja cikgu bagi. Sebab tu ni dia berpasangan lah, betul. So mereka akan berpasangan. Bermaksud satu adalah daripada ayah, okey, yang diberikan melalui sperma, dan satu adalah daripada ibu yang diberi melalui ovum. Faham. Ini kena faham, because kromosom homolog ini masa mitosis kita tidak kita tak menekankan sangat. Tetapi di meiosis homolog ini sangat-sangat penting ya murid-murid. Baiklah cikgu. Okey. So meiosis pertama, meiosis 1 bukan meiosis pertama. Meiosis 1 kita akan mulakan dengan profasa 1. Okey, di sini saya nak murid-murid dan juga Chris membuat perbandingan. Apa bezanya antara mitosis dengan profasa ini? Okey, ada perbezaan dia ya. Okey, so pada mulanya nampak tak cikgu bagi 1 2 3 4 5 6. Urutan ini adalah sangat penting, Chris. Kadang-kadang murid-murid di luar tu apa mereka buat ialah murid cikgu jugalah ya. Mereka akan mengingat, lepas tu mereka akan tulis tidak mengikut urutan. So itu menjadi bukan masalah besar, tetapi sebenarnya sepatutnya dia kenalah ikut urutan, Chris. Faham. Okey, kromatin akan memendek dan menebal. Kromosom homolog, nampak tak perkataan homolog ni sudah mula ada di sini ya. Okey, untuk membentuk bivalent dan tetrad. Ini semua adalah perkataan yang baru. Apabila kromosom homolog mereka berjumpa dalam proses yang kita panggil sebagai sinapsis, dia akan dipanggil. Kejadian itu apabila mereka sudah ada formation seperti itu, kita panggil dia sebagai bivalent atau tetrad. Okey. Terma-terma seperti inilah yang murid selalu tak tekankan, dan apabila menulis jawapan mereka tak tekankan. Okey, proses pindah silang ini sangat-sangat penting, Chris. Teacher bagi satu bintang lah. Bintang teacher jadi bintang macam apa itu cikgu? Kan? Tetapi ini penting. Faham. Sebab itu teacher nak sebenarnya macam tu, tapi kan tak jadilah pula bintang teacher ni kan. Okey, so membran, nukleus dan nukleolus mula menghilang. Ini sama seperti mitosis. Alright, ini pun sama seperti mitosis, ini pun sama seperti mitosis, ini pun sama seperti mitosis, ini pun sama seperti mitosis. Yang berbeza ialah ini. Teacher letak baliklah, kan? Bintang teacher yang tak jadi ini kan. So ini dua sangat-sangat berbeza berbanding mitosis ya. So ini adalah kejadian yang sangat-sangat penting semasa profasa 1. Yang ni kita kena hafalkan cikgu sepatutnya. Hafal turutan dia. Terma kalau dia. boleh jangan hafal lah, kena tahulah. Okey, faham. So kena faham.
topik ini sebenarnya anda kena faham. Kalau faham, dia ni tak perlu menghafal. Dia kena, kalau faham kenapa kejadian tu begitu, dia akan menjadi sangat mudah. Faham. So kromosom homolog tersusun. Ini adalah metafasa ya. Dalam mitosis pun metafasa bermaksud menyusun. So mungkin Chris nampak di sebelah anda pun kan. So nampak tak mereka menyusun? So ini pun ada menyusun. Ya, tapi itu adalah metafasa 2 lah. Di sini sebelah cikgu ni adalah pula metafasa 1. Mereka menyusun. Tetapi cara menyusun mereka sangat-sangat berbeza, Chris, berbanding mitosis. Alright? So kromosom homolog tersusun. Nampak kromosom homolog ni again berkali-kali. Bermaksud itu adalah sangat-sangat penting. Setiap satu kromosom homolog terikat pada gentian gelendong. Gentian gelendong itu adalah, nampak tak yang ini? Yang warna biru ke cikgu? Ya, warna biru tu. Yang terikat pada kutub sel tu, dan kromatid kembar masih terikat bersama. Kromatid kembar adalah seperti ini ya, Chris. Ini semua kita dah belajar dekat mitosis tadi. Ini dua kita panggil sebagai kromatid kembar. Bukan bunga ya, cikgu? Bukan. Itu itu bukan bunga cengkeh. Yang itu kromatid. Tetapi lah kalau Chris sebagai itu cara Chris nak hafal, cara nak faham. Ya, why not? Kan? So ikutlah. Meiosis selepas metafasa 1 dia ada anafasa. Anafasa adalah fasa pemisahan, Chris. Ini adalah fasa pemisahan. So gentian gelendong akan mengecut kromosom homolog, Chris. Kromosom homolog, jangan lupa kromosom homolog ni. Alright, berpisah. Ya, murid-murid juga kalau anda mengikuti episod kali ini, ambil buku teks, tolong letakkan perkataan homolog ini, tolonglah gariskan. Kenapa teacher berulang kali menekankan perkara ni? Because ini adalah yang terpenting di dalam fasa-fasa ini. So kromosom homolog berpisah. So ini amat berbeza daripada mitosis, di mana di mitosis kromatid kembar yang berpisah. Tadi teacher ada lukiskan dalam slide sebelum ni kan, kromatid ini yang akan berpisah. Tetapi di dalam anafasa 1 kromosom homolog yang berpisah. Homolog kromosom ini yang akan berpisah. Faham? Yang daripada ibu dan ayah yang saya bagi tahu tadi kan, mereka yang akan berpisah, Chris. Inilah perbezaan antara mitosis dengan anafasa dengan anafasa 1 dalam meiosis 1. Faham? So dia akan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. So basically fasa-fasa ini semua lebih kurang sama. Macam metafasa adalah fasa menyusun, anafasa adalah fasa berpisah. Lebih kurang sama saja. Tetapi dia punya bukan saya nak kata pembentukan, tapi kena faham siapa yang berpisah. Dalam mitosis yang menyusun adalah seperti itu, kromosom bersusun seperti itu. Di meiosis 1 pula kromosom menyusun seperti, nampak tak? Bersebelahan. Kromosom homolog. Ya. Faham. Ini yang murid-murid kena tekankan berkali. Guru-guru juga ya, tekankan pada anak murid kita apakah perbezaan antara mitosis dengan meiosis. Inilah cara yang paling senang untuk murid mendapat satu gambaran yang penuh lah. Kerana selalunya murid akan cuba menghafal. Kerana ini semua ilustrasi, Chris. Sangat susah lah. Betul. Faham. Untuk you kena faham kenapa dia jadi sebegitu. So anafasa ada apa-apa masalah? Kan, Chris? Nampak tak homolog kromosom tu berpisah? Nampak, cikgu. So, sekarang di meiosis 1 pula kromosom tiba di kutub bertentangan. Mereka tadi kan mereka berpisah, right? So mereka sudah tiba di kutub bertentangan. Setiap kutub sel mengandungi bilangan. Nampak tak? Kita sudah haploid sudah. Dah separuh. Mengapa menjadi separuh? Kerana kromosom homolog tadi telah berpisah, Chris. Dia sudah berpisah. Kerana yang di sana yang paling atas, kejap Chris. So yang sini akan menjadi satu sel yang lain, yang ini akan menjadi satu sel yang lain. So nampak tak, pada awal kalau kita perasan kan, kita pergi dalam itu ada berapa kromosom? 1, 2, 3, 4 kromosom, Chris. Tetapi apabila kita sudah selesai masa di telofasa 1, nampak tak setiap sel di sini
setiap sel di sini Ada dua? Ada dua saja. Faham? Nampak tak bilangan kromosom sudah menjadi separuh? Nampak cikgu? Itu dia perbezaan yang sangat-sangat penting antara mitosis dan meiosis. Ya, homolog kromosom homolog dah tak ada lagi dah. Kawan dia homolog dia sudah pergi ke sel yang bertentangan. Yang kecil pula homolog dia sudah pergi ke sel bertentangan, Chris. Okey, faham. Okey, kemudian gentian gelendung ini semua adalah fasa telofasa di mitosis pun sama juga, ya. Gentian gelendung kemudian akan menghilang, nukleolus akan muncul semula dan membran nukleus akan terbentuk. Ya. Okey. So again Chris, kromosom homolog sangat-sangat penting. Fasa di profasa yang sangat penting adalah pindah silang dan sinapsis. Adalah penting. Di metafasa ialah cara kromosom homolog tu menyusun. Di anafasa bagaimana kromosom homolog berpisah, dan di telofasa biasa sajalah, ya kan, dia tak adalah apa-apa yang beza sangat daripada mitosis, ya. Okey, faham. So selepas meiosis 1 mereka akan berehat, Chris. Oh, berehat. Ya. Itu yang teacher bagi rehat. Bukan kita berehat, ya. Sel itu yang akan berehat. Sel yang rehat. Ya. Okey, Ingat kerana kita hendak masuk kepada meiosis 2, Chris. Okey, faham. So telofasa 1 disusuli oleh proses cytokinesis. Proses cytokinesis adalah pembahagian sitoplasma. Tadi nampak tak, Chris? Sekarang nampak. Apa itu sitoplasma, cikgu? Okey. So sitoplasma ini nampak tak sel itu? Okay. Alright, nampak tak dia mencerut di tengah-tengah? Ya. So sel itu sebenarnya mereka hendak berpisah menjadi 2 sel, Chris. Pemisahan atau sitoplasma itu yang kita panggil sebagai cytokinesis. Cytokinesis lah dalam bahasa Inggeris, cytokinesis lah kan? Okey, dia akan menghasilkan 2 sel anak, Chris. Ya? Dia akan menghasilkan 2 sel anak. Kedua-dua sel anak yang terhasil berada dalam keadaan haploid. Ingat haploid itu apa? Kromosom homolognya tiada lagi. Ya. Kromosom homolognya sudah berpisah. Satu sudah pergi ke satu sel lagi, satu sudah pergi ke sel yang satu lagi. Okey, interfasa. Kita masih ada fasa interfasa, ya. Adalah singkat dan DNA tidak menjalani replikasi. Replikasi adalah kalau kita ingat balik, ya. Pada asalnya kita punya kromosom adalah seperti ini. Kemudian semasa fasa S dia akan menjadi sebegini, Chris. Ini yang cara yang tadi Chris kata bunga cengkeh tu kan? Yang kita mulakan pembahagian sel kita dari fasa ini. Okey. Kemudian tapi kalau semasa interfasa kita ada fasa S, tetapi dalam interfasa meiosis 1 mereka tidak akan membahagi lagi. Tiada lagi fasa S. Tiada, ya. Tiada lagi fasa S. So mereka akan kekal sebegini. So mereka tidak menjalani replikasi. Okey. So tip-tip sebelum kita habis segmen kali ke sini, kita recap baliklah, ya. Boleh, cikgu. Meiosis 1. Fungsi meiosis 1 adalah untuk menseparuhkan bilangan diploid. Remember, kalau diploid bermaksud 2 kromosom homolog. Pandai, Chris. Kromosom ada 2. So dia akan menjadi haploid. Bermaksud 1 tu homolog dia sudah terpisah semasa anafasa 1. Itu fungsi penting dia. Alright. Meiosis juga menyebabkan variasi. Ingat tadi cikgu kata variasi merupakan itu yang kita bagi tahu. Meiosis ini sangat-sangat unik because dia bertanggungjawab untuk membentuk organisma-organisma yang unik. Kenapa? Kita ada variasi. Faham. So variasi dilakukan melalui pindah silang. Alright, semasa profasa 1 dan juga susunan rawak. Susunan rawak ialah apabila kromosom homolog menyusun secara rawak di side by side lah kan, bersebelahan di katulistiwa. Alright. Baiklah, cikgu, itu dia. Proses untuk meiosis 1, betul tak? Ya. Baiklah, cikgu. Jadi kalau sel pun kena rehat, kita pun kena rehat, betul tak, cikgu? Ya. Kita berehat sebentar, boleh? Boleh. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Rama untuk biologi tingkatan 4 menengah atas. KPM.
Salam sejahtera semua. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ hanya di Didik TV KPM. Dan hari ini murid-murid kita akan fokus pada mata pelajaran biologi tingkatan 4 dengan topik yang sungguh penting untuk pembiakan seks, iaitu meiosis yang unik. Dan hari ini kita dibantu oleh Cikgu Lina selaku jurubahasa isyarat kita, dan saya juga bersama dengan Cikgu Rama, also known as Teacher Insari. Hai Cikgu. Hai Chris, welcome back. Welcome back, that's right Cikgu. Okey, seterusnya Okey. kita nak fokus pada apa Cikgu? Saya nampak ni Chris ni sangat excited. Memang sangat excited Mesti Cikgu. faham meiosis 1? Yes, betul. Mitosis pun faham, meiosis sekarang faham. Rasa susah tak meiosis 1 tu? Tak susah sangat Tak sebenarnya. susah sangat. Kerana faham kan? Kerana faham. Itu dia murid-murid. Anda kena faham. Okey. Kalau anda faham, cuba fahamkan. Apabila anda faham, dia akan menjadi sangat senang. Kalau tidak faham, itu yang anda cuba menghafal dan Betul, benda betul. tu menjadi sangat susah. Itu dia So, cuba. tips-tips Cikgu Okey, baiklah. So guru-guru juga cuba fahamkan kepada anak murid anda. Okey. Okey, so tanpa melengahkan masa, kita masuk kepada meiosis 2. Okay. Alright, meiosis 2. Okey, so meiosis 2 juga dia akan bermula dengan profasa 2. Tetapi Chris, teacher ada satu berita gembira. Oh, apa tu? Kerana meiosis 2, tadi nampak kan teacher bagi tahu ini sangat penting, ini sangat berbeza daripada mitosis. Ya. Tetapi tahu tak, meiosis 2 ni sangat-sangat mirip dengan mitosis. Oh. Okey. Kalau itu sebabnya cikgu bagi tahu, kalau anda faham mitosis, meiosis 2 ni menjadi senang. Okey. Itu sebabnya mitosis ini anda perlu betul-betul kuasai supaya ini anda faham. Okey, faham Cikgu. Okey, so kita masuk kepada profasa 2. So ingat murid-murid sekalian, apabila kita menulis, kita hendaklah menulis dengan menggunakan huruf Roman. Jangan tulis menggunakan nombor. 2 Ya, Tak boleh. alright. Okey. So nucleolus dan membran nukleus akan menghilang. Alright. So sama seperti mitosis juga. So setiap kromosom terdiri daripada kromatid kembar yang bercantum di sentroma. Bermaksud kromatid kembar ini Chris, mereka masih bercantum di tengah-tengah. Bunga cengkeh kita dah keluar semula. Okey. Tak apalah, tak kisahlah. Penting anda faham, anda Betul. ada cara untuk mengingatnya. Betul, Cikgu. Okey. So gentian gelendung mula terbentuk di dalam kedua-dua anak sel. Tadi kita mula dengan satu sel ya Chris? Betul. Tetapi sekarang apabila kita sudah selesai meiosis 1, nampak tak kita mula dengan 2 sel? Betul Cikgu. So kita akan mula dengan 2 sel, because dua-dua sel ini Okey. merupakan anak sel daripada meiosis Meiosis 1. Okey, Okey. faham. Alright, okey. So kita masuk kepada meiosis metafasa 2. Kromosom tersusun secara rawak. Inilah dia rawak. Secara rawak? Dia, rawak bermaksud dia tak ada satu, you nombor 1, you nombor 2, you nombor 3. Tidak. Okey. Mereka akan bersusun ikut suka dia. Okey, faham. Okay? Tapi inilah yang akan menyebabkan variasi sebenarnya. Alright? Pada sata khatulistiwa. Tadi, Chris kena ingat apabila mereka menyusun tadi di dalam meiosis 1 tu, di meiosis 1 di sini, Chris, mereka menyusun bersebelahan kromosom homolog. Betul? Betul. Bersebelahan. Tetapi di sebelah Chris pula, nampak tak? Kita dah tiada kromosom homolog, and mereka menyusun di tengah-tengah. One line. Yang ini ialah Satar khatulistiwa, betul? Ya. Okey. Okey, so dia menyusun di tengah-tengah. Ini sangat-sangat mirip dengan mitosis, Chris. So setiap kromatid terikat pada gentian gelendung, and metafasa 2 tamat apabila sentroma mula berpisah. Okey, satu lagi yang cikgu cuba nak bagi tahu semua fasa-fasa ni apabila kita belajar dalam buku, dia nampak macam mempunyai satu pengakhiran dan permulaan yang nyata. Okey. Tapi sebenarnya apabila kita tengok video atau dia ada pelbagai sumber, proses-proses ini sebenarnya dia tidak berlaku secara nyata. Dia ni dari satu proses ke satu proses ini, dia tiada satu dia tak ada break lah cikgu. Yes, dia kadang-kadang sebelum metafasa tu sudah start anafasa. Sebelum anafasa berakhir sudah start telofasa. Faham. Itu kena faham. Sebab itu, so apabila metafasa tamat, bermaksud sentroma itu sudah mula berpisah, bermaksud metafasa 2 telah tamat, Chris. Okey. Sentroma itu apa cikgu? Sentroma itu tadi bagus juga Chris tanya. Yang bunga tadi. Sekarang dia akan pisah di tengah-tengah, Chris. Okey. Itu yang kita akan nampak di anafasa. Ingat metafasa adalah fasa menyusun.
Okey. Metafasa adalah fasa menyusun. Okey, metafasa, Adalah fasa menyusun. Anafasa adalah fasa berpisah. Okey. Faham. okey. Ana berpisah, meta menyusun. Menyusun. Okey. So metafasa ni, tapi ingat metafasa 1 adalah berbeza daripada metafasa 2. Metafasa 1 Okey, faham. Okey. Manakala di metafasa 2 pula mereka akan menyusun di satu line yang Okey, faham. Okey. Ya. Alright. So kita masuk kepada anafasa ya, Chris? Baiklah, cikgu. Okey, anafasa 2. Sentroma kromatid kembar berpisah. Bermaksud kromatid kembar yang tadi kan, dia akan start berpisah, Chris. So dia akan start berpisah. Okey. Mereka akan berpisah. Pasangan kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Alright. So setiap kromatid pada peringkat ini dikenali sebagai kromosom. Alright. Setiap kromatid, so kromatid ialah inilah. Bahagian ni lah kan. So sekarang dia dipanggil sebagai kromosom. Actually semua ini adalah benda-benda yang sama. Tapi apabila fasa dia berlainan, nama mereka diberi berlainan. Sebenarnya apabila mereka masih bercantum, kita panggil dia sebagai kromatid kembar. Apabila mereka setelah berpisah, kita panggil dia semula sebagai kromosom. Kromosom. Okey, faham. Dia, And kromosom ini adalah dalam bentuk berlingkar. Di mitosis kita sudah belajar benda ni. Okey. Okey, anafasa okey, Chris? Okey, cikgu. Nampak tak? Faham tak gambar tu? Faham. Mereka sedang anafasa 2 mereka berpisah. Kromatid kembar berpisah. Okey. Nampak perbezaan dia. Okey. Alright. Okey, telofasa. Telofasa ini adalah fasa yang terakhir di dalam meiosis 2 sebelum cytokinesis ya. Okey, kromosom tiba di kutub sel. Alright. Okey, gentian gelendong akan menghilang. Okey, membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Okey. Bilangan kromosom setiap sel anak adalah separuh daripada bilangan induk. Bermaksud setiap sel anak adalah induk. Induk tadi adalah dia adalah diploid, betul? Betul, cikgu. Okey. Yang induk ini dia refer kepada yang daripada meiosis sebelum meiosis 1 Okey. Bilangan kromosom separuh daripada induk tu bermaksud dia telah menjadi haploid. Okey, telah menjadi sebab haploid. separuh. Ya. So HA, half. Haploid. Haploid. Okay. Diploid tu 2, di kan? 2. Okey, faham. Okey. So telofasa 2 berakhir dengan proses cytokinesis. So yang itulah apabila kromosom tu nukleus yang baharu sedang membentuk, sitoplasma ini akan mula mencerut di tengah-tengah dan dia akan terpisah. Okey, satu lagi yang teacher hendak ingatkan, dalam buku teks kita ini dia hanya memberi mitosis dan meiosis untuk sel haiwan. Bagaimana dengan sel tumbuhan? So yang inilah guru-guru perlu tekankan, kerana sel tumbuhan juga dia ni semua fasanya adalah sama kecuali cytokinesis. So kita setelah belajar benda ini di mitosis, di akhir mitosis tu dia ada jugalah satu subtopik di mana dia menekankan bagaimana cytokinesis di sel haiwan dan sel tumbuhan ini berbeza. So jikalau soalan keluar tentang sel tumbuhan, tolong jangan lukis seperti sel haiwan ya, tak sama. Yang ini sel haiwan lah, fasa-fasanya sama, Chris. Fasa-fasanya semua sama, hanya cytokinesis itu berbeza sedikit. Sebab sel tumbuhan ada sel wall, betul tak? Ya. So dia lain sikit. Pandai murid cemerlang, Chris. Sebab Chris dah belajar masa mitosis dulu. Betul. Dia ada sel wall. Kerana dia ada dinding sel, dia punya cytokinesis tu berbeza sedikit, Chris. Faham. So murid-murid kena pastikan benda ini baca soalan dengan betul-betul. Okey, so telofasa 2 berakhir dengan proses cytokinesis menghasilkan 4 sel. 4 sel? 4 sel anak yang haploid. So nampak tak mereka tekankan perkataan haploid? Kan? Because itulah fungsi utama meiosis, Chris. Okey, kalau mitosis kita akan mendapat 2 sel saja, Chris. Ingat, kenapa teacher mengulang berkali-kali? Kerana ada quiz, Chris. Okey. Mitosis menghasilkan 2 sel anak sahaja. Okey. Jadi manakala untuk meiosis dia akan menghasilkan 4 sel anak. Okey, saya tulis dulu cikgu. Okey, mitosis. Nampak tak dalam gambar itu pun boleh kira, Chris. Ada berapa sel anak? Nampak? 2 sel anak
Dan untuk meiosis 4 sel anak. 4 sel anak. Okey, faham. Okey, kata kuis saja terus tulis Terus tulis. Nak dapat markah tinggi nanti cikgu. Okey. So setiap sel haploid mempunyai separuh daripada bilangan kromosom. Nampak tak berulang kali mereka tekankan. Itulah fungsi meiosis. Kita hendak memastikan sel gamete. Kerana sel-sel yang membuat mitosis meiosis ini adalah sel gamete, Chris. Sel gamete. So mereka ini mestilah separuh daripada bilangan kromosom kerana mereka akan bakal menjadi ovum dan sperma. Yang akan bersenyawa untuk membentuk zygote. Faham. Okay. So kalau kita nak bagi tahu dari segi ke haploid diploid kan. Okey, ibu, okey, ayah, alright. So mula-mula kita ada 2 N iaitu diploid. Alright. Okay. So apabila kita meiosis, kita akan mendapat haploid. Alright. Faham. Okey, kita akan mendapat haploid. Iaitu ovum lah cikgu. Ya, ovum dan sperma. Kalau ibu akan membentuk ovum dan ayah akan membentuk sperma. Apabila mereka bersatu, kita akan dapat balik 2N. Nampak tak? Itu sebabnya mereka kata meiosis ini adalah untuk mengekalkan bilangan kromosom di setiap generasi. Ini adalah generasi 1. Kan? Ini adalah generasi 2. Okey. So setiap nampak tak? Ibu bapa ada 2N diploid, anaknya telah mendapat balik 2N. Ni dah macam matematik dah ni cikgu. Ya. Okey. Itulah sebab itu teacher bagi tajuk meiosis yang unik. Kan? Okay. Cikgu, ada ke kes yang ada lebih bilangan kromosom? Ya. Ada. Itu semua adalah suatu kita panggil sebagai non-disjungsi lah. Bermaksud ada juga di mana berlaku mutasi atau mana-mana di mana pembahagian sel itu tidak teratur menjadikan mungkin gentian gelendung tidak terbentuk. So ini semua akan menyebabkan bilangan kromosom di sel gamete ini menjadi lebih atau kurang, Chris. Okey, faham. Itu adalah itu yang menjadi. Chris pernah dengar sindrom Down? Pernah cikgu? Ya, ini semua adalah masalah. Kromosom. Ya. Okey, faham. Okey, fungsi meiosis adalah untuk memisahkan kromatid kembar. Dan meiosis 2 amat mirip dengan mitosis. Itulah berita gembira yang teacher bagi pada awal tadi. Tak payah nak ingat 2 kali. Betul, yang berbeza. Satu daripadanya ialah amat-amat mirip dengan mitosis. Okey, faham. Okey, tip-tip penting. Inilah tip pentingnya. Kan? Okey. Tip-tip penting ada 2 murid-murid, jangan lupa. So fungsi meiosis 2 adalah untuk memisahkan kromatid kembar dan meiosis 2 amat mirip dengan mitosis. Baiklah cikgu, itu dia perkongsian Cikgu Rama bagi proses meiosis 2. Tapi cikgu, sebelum kita teruskan ke kuis, kita berehat sebentar boleh tak? Chris nak ulang kaji sikit. Ya. Okey, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Rama untuk biologi tingkatan 4. KPM. Salam sejahtera semua. Anda sedang saksikan slot menengah atas untuk biologi tingkatan 4 bersama Cikgu Rama. Dan hari ini topik kita ialah meiosis yang unik. Okey, apa yang unik sangat? Kita nak belajarlah hari ini. Okey, baiklah cikgu. Seterusnya apa yang kita nak buat hari ini, cikgu? Okey. So segmen yang seterusnya, Chris yang perlu bersedia. Okey. Chris dan murid-murid di rumah. Betul tak, cikgu? So saya hendak tengok sama ada Chris ini murid cemerlang teacher atau tidak. Okey. Okey, jangan bimbang. Teacher ada ganjaran untuk ada anda. Ada ganjaran? Okey. Yang itu penting. Okey. Alright. Okey, sekarang kita dah belajar apa tu meiosis 1, meiosis 2 dan juga perbezaan antara mitosis dan meiosis. Ya. So teacher telah tekankan berkali-kali. Betul, Chris? Betul, cikgu. Itu semua adalah jawapan untuk kuis kita hari ini. Okey. Baik. So, kuis yang pertama. Okey. Ini adalah perbezaan antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Okay. So, teacher tidak bagi untuk semua fasa. Bagi teacher, ini yang teacher bagi kuis ini adalah fasa yang terpenting. So, murid-murid sekalian, kena tengok betul-betul Okay. Alright, okay. So, di sini teacher memberi metafasa 1 dan metafasa 2. Apakah antara A dan B? So, cuba tengok betul-betul Alright. Yang manakah mewakili metafasa 1?
Chris, tak adil ni Chris. Tak. Okey, saya rasa jawapannya ialah saya nak kunci jawapan A. Kunci jawapan A. Untuk metafasa 1. Okey, betul jawapan anda Muktamad? Muktamad. Muktamad. Okey, kita tengok cek jawapan Chris betul atau tidak. Betul. Yes. Okey. Alright, okey. So bermaksud tak ada pilihan lain lah. Bermaksud untuk metafasa 2 kita ada B sahaja. Okey, murid-murid, kenapa teacher bagi bahagian ni untuk quiz ialah anda perlu mengetahui perbezaan antara bagaimana penyusunan kromosom, iaitu kromosom homolog di metafasa 1 dan kromosom homolog di metafasa 2. Ini penting. Okey, inilah yang kunci kepada macam mana kita nak faham meiosis ni. Cikgu, lagi ada lagi satu yang penting, cikgu. Ganjaran Chris. Ingat lupa. Ya. Alah, okey, tak apalah. Okay. Anak murid cemerlang boleh lah. Cikgu. Okey. Dapat ganjaran. Alright. Okey, nak dapat coklat kedua tak? Nak, cikgu. Okey. So ini pula adalah anafasa. Seperti yang teacher bagi tahu, ini pun adalah satu fasa yang sangat penting di mana dia menunjukkan perbezaan yang nyata kenapa sel diploid mampu menjadi haploid. Okey. Sekarang sama juga. Ada dua gambar Chris. Yang ini tak ada clue. Teacher tak bagi clue Alamak, so Chris kena fikir sendiri. Alright. Okey. Tengok betul-betul anafasa 1 dan anafasa 2. Yang manakah menunjukkan anafasa 1? Yang mana? A atau B? Gambar A atau B? Okey, saya nak kunci jawapan B, cikgu. Tadi dah belajar dah, B. Yang mana mempunyai homolog? B, cikgu. Itulah sebabnya. Kan? Okay. Pandai kata kunci Chris. dia, homolog. Kromosom homolog. Okey. Meiosis 1 homolog. Setiap fasa dia mesti ada perkataan homolog. Okey. Kalau anda ingat perkataan homolog ni, jadi senang. Okey. So bermaksud kalau B adalah untuk mewakili anafasa 1 di sana, bermaksud A adalah untuk yang di sini. Untuk jawapan yang betul, kita bagi satu lagi coklat. Yes, terima kasih, cikgu. Tapi makan gula berpada-pada ya. Okey, boleh, cikgu. Gula yang terlalu banyak tak baik untuk gigi dan kesihatan. Terima kasih, cikgu. Ini dah bagi advice. Ini pun adalah suatu yang sangat penting di mana dia memberi perbezaan dan persamaan antara mitosis dan meiosis. Okey. Teacher telah menjadikan dia dalam satu gambar raja pokok yang senang supaya murid-murid dan Chris faham apa perbezaan dan persamaannya. So persamaannya adalah dalam yang berwarna merah, iaitu dia bermula dengan sel induk yang diploid. Melibatkan cytokinesis. Alright, dan bermula dengan penggandaan kromosom. Penggandaan kromosom ialah seperti ini ya, Chris? Penggandaan? Tak nampak So dia ini akan jadi seperti bunga. Faham. Ya? Alright, So ini adalah persamaan antara meiosis dan mitosis. Apa perbezaannya pula? So kita mula dari sana. Meiosis berlaku di dalam organ pembiakan, manakala mitosis berlaku di dalam sel soma. Sel soma adalah semua sel kita kecuali sel gamit. Faham. Alright, kecuali sperma dan ovum. Alright, meiosis berbeza secara genetik daripada sel induk, manakala mitosis amat serupa dengan sel induk. Alright, genetiknya sama. Meiosis sitokinesis berlaku 2 kali kerana dia mempunyai 2 fasa. Alright, manakala mitosis sitokinesis hanya berlaku sekali sahaja. Alright, meiosis pindah silang berlaku semasa profasa 1, tapi di mitosis tiada pindah silang, Chris. Tiada Tiada. Alright, mitosis bilangan kromosom sel anak adalah separuh. Ingat haploid. Kan? So manakala mitosis daripada diploid dia akan sama dengan diploid. Bilangan kromosom adalah sama dengan induk. Kalau dia diploid, kita dapat balik diploid. So kalau dia haploid, dia dapat balik haploid. Cikgu nak tulis ke atas? Kalau boleh. Chris tolong cikgu boleh tulis. Alright. So bilangan kromosom ini adalah sama dengan induk So then so meiosis menghasilkan 4 sel anak, manakala bukan mitosis, meiosis. Meiosis menghasilkan. Bermaksud Chris ini mesti pay attention Bagus. So, meiosis 4 sel anak, betul tak? Manakala mitosis menghasilkan 2 sel anak sahaja. Kerana setiap kali cytokinesis kita akan mendapat 2 sel anak. So kerana meiosis ni terdiri daripada meiosis 1, kita dapat 2 sel anak. 2 sel anak
Lagi sekali membahagi dapat 4 sel anak pula. Okey. Itu sebabnya dapat 4 sel. And semua 4 sel ni, kalau Chris perasanlah dalam buku teks kita, semua sel anak kita dalam meiosis ini berbeza. Itu disebabkan oleh pindah silang dan penyusunan rawak. Okey, sebab tu ada variasi lah, betul tak, cikgu? Ya. Alright. Okey. Variasi. Itu memang kata kunci yang sangat penting. Variasi. Okay. Ya, alright. Okey, nak coklat lagi tak? Nak, cikgu. Nampak tak habis kan? Okey. ada banyak lagi. Okey, persamaan Chris. Teacher tak nak semua, just bagi satu sahaja, boleh tak Chris? Okey, boleh. Apakah persamaan antara mitosis dan meiosis? Kedua-duanya melibatkan sitokinesis. Sitokinesis. Ya. Apa kata cikgu? Belum lagi. Okay. Belum lagi. Okey, tapi betul lah. Dan satu daripadanya, ya. Kedua-duanya melibatkan cytokinesis. Suka pula Chris perkataan cytokinesis ni. Sitokinesis. Senang nak ingat. Sitokinesis. Okey. Baguslah. Penting macam mana pun tahu, ya. So ada 3 dah, cikgu? Ya. Okey. Kedua-duanya bermula dengan sel induk yang diploid. Kedua-duanya melibatkan sitokinesis dan bermula dengan penggandaan. Ya. Okey, so ini semua adalah perkara-perkara yang penting yang pelajar, murid-murid harus tahu. Okey, baiklah. Itu cikgu yang itu untuk persamaan antara mitosis dan meiosis. Ya. Okey, baiklah cikgu. Saya tengok soalan ni macam senang sangatlah, cikgu. Ya ke? Tak mencabar nak lagi mencabar boleh tak? Alah, teacher. Okeylah, cikgu bagi lagi mencabar. Kita tengok Chris boleh buat atau tidak. Kita pergi kepada perbezaan. Alamak. Banyak pula Okey. Mampukah Chris menjawab semua soalan cikgu ni? Mampu. Saya tidak akan putus asa, cikgu. Itulah keyakinan yang cikgu nak pada anak murid cemerlang kita. Okey, kita tengok. Okey, mitosis berlaku. Teacher menjadikan senang. Okey, teacher sudah bagi keyword. Okey. Mitosis berlaku di sel soma. Meiosis pula? Meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Sel pembiakan ialah seperti ovum dan sperma. Ovum dan sperma. Ya, sel soma adalah semua sel di dalam badan kita kecuali sel sperma dan ovum. Sel gamet kan, betul? Ya, betul juga. Okey. Alright, okey. So sel anak seiras secara genetik. Manakala sel di meiosis pula adalah berbeza. Kerana haploid, diploid telah menjadi haploid, Chris. Alright, okey. Okey, satu jawapan Chris betul kan? Okey. Alright, okey. So yang ini, cytokinesis di dalam mitosis berlaku sekali saja. Kenapa cytokinesis di meiosis berlaku 2 kali, Chris? Sebab dia ada 2 proses meiosis. Meiosis 1 dan meiosis 2. Dia dah dibahagi kepada 2 dan lagi 2 keluar. Ya. Betul, pandai. Itu sebabnya teacher nak tanya. Teacher nak you bagi jawapan 2 kali kan? Kenapa dia jadi sebegitu? Alright? Okey. Mitosis pindah silang tidak berlaku, Chris. Bagaimana pula dengan meiosis? Okey, untuk meiosis dia berlaku semasa profasa 1. Betul tak? Apa tujuannya berlaku pindah silang ni, Chris? Untuk variasi. Ya. Okey, ini memanglah murid cemerlang cikgu lah. Nak ambil SPM balik tak? Tak nak. Tak apa. Ikut cikgu balik sekolah tak? Takut pula nak ambil SPM lagi. Okey. Baguslah anak murid cikgu ni. Alright, okey, betul, Chris. Okey, pindah silang berlaku semasa profasa 1. Okey. Alright. Okey, bilangan kromosom anak adalah sama dengan bilangan kromosom induk di sel mitosis. Inilah perkataan yang Chris sangat suka tu. Yang ni bilangan kromosom adalah separuh. Separuh. Haploid. Itulah kan. Chris kan suka perkataan ni. Haploid, diploid ni kan. Senang nak ingat juga. Betul. Okey. So betul lah. Untuk meiosis, bilangan kromosom adalah separuh daripada bilangan kromosom induk. Kerana kita hendak separuhkan dia supaya menjadi sperma dan ovum. Apabila mereka bersenyawa, kita dapat balik zygote. Okey, so untuk mitosis dia menghasilkan 2 sel anak, meiosis pula? Ini senang, cikgu. Kita menghasilkan meiosis menghasilkan 4 sel anak. 4 sel anak. Ya, so dia akan menghasilkan 4 sel anak. Baguslah kerana Chris banyak jawab soalan. Teacher bagilah 3 coklat serentak. Tak apalah anak murid cemerlang, teacher bolehlah mendapat banyak coklat. Nampak ni semua bestnya. Baiklah cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum itu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan tentang topik kita hari ini, cikgu? Silakan. Okey, topik kita ini adalah meiosis yang unik. Seperti yang tajuk dia, meiosis ini sangat-sangat penting untuk pembiakan seks di mana kita hendak membentuk sel gamet.
Ya. So sel gamet ini satu daripada kunci pembiakan seks ini adalah variasi. Variasi. Betul? Okey. So meiosis mampu memberikan variasi yang kita perlukan untuk evolusi. Sebab itulah, because evolusi ini sangat-sangat penting, Chris. Because evolusi inilah yang menyebabkan organisma boleh mengadaptasikan kepada persekitaran mereka yang sentiasa berubah. Kalau kita tidak berubah untuk menyesuaikan diri kepada kita punya persekitaran, kita semua akan pupus dengan sangat cepat. Okey, So itu dia. meiosis sangat penting untuk membantu kita mendapatkan variasi dan evolusi yang kita perlukan lah. Okey. Baik, faham cikgu. Dan bagaimanakah prestasi Chris cikgu untuk kelas kita hari ini? Amat bagus sehingga coklat teacher semua dah habis. Oh, ada lagi dua. Ada lagi dua. Mungkin cikgu nak bagi Chris Nak lagi dua bagi boleh? dua lagi Overall, soalan. keseluruhan boleh tak? Okey, nak tanya soalan apa ya? Tak apa. Secara keseluruhan, boleh tak Chris ambil semua? semua Boleh coklat? je lah. Boleh tak kan? Tak nak soalan Tak nak soalan. Dah banyak soalan tak apalah. Okeylah Chris, ambil sajalah anak murid cemerlang. Yes. Bolehlah Alright. mendapatkan semua coklat. Okey, terima kasih cikgu. Jangan makan banyak ya. Okey, terima kasih cikgu. Nanti Chris akan kongsikan dengan cikgu. Okey, boleh. Dan cikgu, bagaimanakah Chris dan murid-murid di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan untuk topik kita hari ini, cikgu? Okey. So latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan sangat banyak di portal Delima kita. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Rama dan juga Cikgu Lina selaku jurubahasa isyarat kita. Sekian daripada saya, Chris MJ. Teruskan bersama kami hanya di Diri TV KPM. Bye semua!